Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita akan mengenali apa itu SDG ataupun Sustainable Development Goals. Pada tahun 2020 pada persidangan Rio de Janeiro, Brazil, United Nations Development Program telah menubuhkan satu program iaitu SDG ataupun Sustainable Development Goals menggantikan MDG iaitu Millennium Development Goals pada tahun 2012. Matlamat SDGs adalah meneruskan lagi sumbangan yang dibuat oleh MDG iaitu memberi sumbangan besar kepada sumber manusia, kemiskinan serta pendidikan. Dalam SDGs telah memfokuskan kepada 56% adalah sosial, 20% adalah alam sekitar, manakala 30% adalah ekonomi. Setiap negara mempunyai masalah seperti kemiskinan, pencemaran bencana alam, ekonomi serta politik. Disebabkan ini, persidangan SDGs di Jepun pada tahun 2015 telah mengemukakan sebanyak 17 matlamat ataupun 17 goals yang perlu dicapai dan membantu setiap negara untuk meningkatkan keharmonian manusia. Salah satu daripada matlamat dalam SDGs adalah matlamat yang ke-13 iaitu Climate Action. Jadi dalam Climate Action ni adalah menumpukan kepada perubahan iklim. Pelbagai masalah pencemaran seperti tsunami, pemanasan global, kesan rumah hijau, pencemaran menyebabkan masalah kepada keharmonian manusia serta dunia kita. Jadi SDGs telah mengumumkan satu climate action di mana setiap negara perlu bersama-sama untuk membangunkan serta membantu dalam mengurangkan perubahan iklim di dunia ini. Setiap matlamat dalam SDGs memberi kesan positif kepada 16 matlamat yang lain. Hal ini demikian menyebabkan setiap matlamat memberi penekanan serta memberi manfaat kepada matlamat yang lain untuk dicapai pada masa akan datang. Dalam mencapai matlamat ke-13 iaitu climate action, pertama adalah kita membuat satu polisi di mana setiap masyarakat yang menggunakan tenaga yang tidak boleh diperbarui seperti petrol akan dikenakan cukai, dan kerajaan perlu memberi subsidi yang tinggi kepada tenaga yang boleh diperbarui seperti solar, air dan sebagainya. Jadi hal ini menyebabkan mereka akan bertukar penggunaan kepada tenaga yang boleh diperbarui. Yang kedua adalah pendidikan. Jadi pendidikan di setiap sekolah perlu menekankan kepada kepentingan dan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pencemaran dan perubahan iklim, dan kempen perlu dilaksanakan di setiap sekolah bagi mengalahkan pelibatan pelajar dalam aktiviti berkaitan alam sekitar. Tiga adalah pelibatan anak muda dan belia. Jadi peranan anak muda dan belia setiap negara perlu bersama-sama komited dengan SDG untuk mengurangkan masalah perubahan iklim. SDG juga telah memilih 17 anak muda yang terdiri daripada pelbagai negara serta latar belakang untuk membantu SDG dalam mencapai 17 matlamat dengan menggalakkan pelibatan anak muda. Kepada alat teknologi, jadi setiap negara perlu bersama-sama menghasilkan teknologi yang inovatif dalam menggunakan masalah ini. Setiap negara juga boleh berkolaborasi dengan negara lain bagi membantu serta mencipta teknologi serta alat-alat yang digunakan bagi mengurangkan masalah seperti banjir, pemanasan global, penipisan lapisan ozon dan sebagainya. Kesimpulannya, setiap daripada kita perlu berasa bertanggungjawab untuk mengurangkan perubahan iklim yang akan dinikmati oleh generasi pada akan datang. Jadi kita mestilah berganding bahu antara satu sama lain untuk matlamat yang dapat dicapai serta 17 matlamat lain dapat dicapai.